kita puji Allah Ta'ala ni dengan sebenar-benar puji, dengan sebab salah satu sebabnya Allah Ta'ala telah menganugerahkan ke atas kita ini dengan nikmat, iaitu Islam. Bukan dengan nikmat Islam, dengan nikmat yang mana nikmat itu adalah Islam, itu sebagai nikmat yang paling besar. Ma yutana'amu bihi, sesuatu yang benar yang kita boleh bersedap-sedap. Maksudnya mana nikmat ni, i'tibar daripada sebelah makhluk menerima pemberian itu dia panggil nikmat. I'tibar mai daripada Allah itu dia panggil rahmah. Dan benda yang sama, kita bagi handphone, i'tibar kita yang beri ini sebagai rahmat, kasih sayang sahaja. I'tibar orang yang menerima pemberian tu, itu dia panggil nikmat. Dan benda yang sama, tapi i'tibar mai daripada Allah, kita sebut rahmat. I'tibar kita yang menerima nikmat pemberian itu dipanggil nikmat. Apa nikmat? Itulah nikmat yang paling besar, nikmat Islam. Islam sebagaimana kita maklum lah dalam takrif kita tauhid lain kan. Itu satu. Yang kedua, wal iman. Allah anugerahkan kepada kita ni dalam sudut kepercayaan dan i'tikad iman dan Islam. Asal perkataan iman dan Islam ini bersatu. Bila disebut iman, Islam masuk. Bila disebut Islam, iman masuk. Tapi kalau disebut asin, makna disebut tiap-tiap keduanya, maka Islam dan iman itu benda lain. Saya satu je kan. Bila sebut Islam, dalam tu terkandung iman kan. Kalau dia kata alhamdulillahillazi tafaddala alaina bi ni'matil Islam, iman pun sekali lah. Macam kita kata taufik wal hidayah kan. Bila kita sebut satu, ya Allah beri taufik pada kita, makna hidayah sekali lah. Dan dia pergi kaedah at-tawaman, dua perkara yang berkembar, la yaftariqan, tidak mungkin kita pisahkan akan keduanya. Dalam kaedah kita Yasin Fakihi dia panggil al-iktifa min babi iktifa bi ahadid diddain dan bi ahadit tarfain. Memada dengan kita sebut satu, maka masuk sekali lah keduanya. Tapi kalau disebut kedua-dua, makna Islam tu makna lain, iman makna lain. Syatrun wa Islam masyrahan bil amal. Dalam matan Jahrah itu hukum amalan zahir kita ni, syariat zahir ni sebut sebagai Islam. Iman di sudut kepercayaan, wa fussiral imanu bit tasdiqi, dan soal kepercayaan kita ni, i'tiqad ni paling besar sekali. Allah pilih kita, Allah anugerah kita ni akan dua nikmat yang paling besar. Tak ada lah nikmat yang paling besar sekali di atas muka bumi ini melebihi nikmat iman dan juga nikmat Islam. Wassalatu wassalamu ala man anzara bin nari wa basyara bil jinan. Dan asyai khabariyah lafdan, pada khabar, pada lafaz nak memberitahu, kata Allah seringkali memberi rahmat dan juga Allah limpahkan salam tu, cerita habaq. Tapi nak daripada sini dalam kaedah al-mubadi' dia panggil min babi khabariyah lafdan insya'iyah ma'nan ay du'aan. Kita nak, kita pun sama-sama dan kita mendoakan ke atas junjungan besar kita Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ni. Minta doa. Bab doa kita ni memberi manfaat baik kepada Nabi dan juga ke atas diri kita balik. Siapa yang kita minta as-salah? Salah ni ay rahmatun makrunatun bita'zim. Rahmat yang Allah sertakan pada pihak mengagungkan dan membesarkan. Wassalam ay salam min afati yaumil qiyamah. Salah satu daripada tafsiran dalam Al-Bajuri Sanusi sebut, iaitu kita mendoakan juga keselamatan ke atas junjungan kita sallallahu alaihi wasallam ini, supaya Allah selamatkan daripada keadaan huru-hara yang di hari kiamat kelak ni. Siapa? Alaman, di atas mereka anzara bin nar, yang telah mempertakuti, yakni memberi ancaman dan peringatan keras dengan azab neraka Allah ni. Man anzara wa basyara bil jinan, dan dia juga man ni sifat dia basyara bil jinan, yang membawa khabar gembira kepada orang yang taat dengan dibalaskan akan nikmat syurga dan syurga tu. Siapa? Ni badal dia.
Ini di antara Nabi tugas dia, basyiran wa nazira. Itu dalam hadis Imam Muslim, Nabi kata fuddiltu 'alal anbiya bi sittin, dilebihkan aku ke atas nabi-nabi rasul yang dahulu dengan 6 perkara. Ulama impun lebih pada 40 yang mana nabi lain tak dapat lagu Rasulullah. Apa di antara dia? U'titu jawami'il kalimi, Allah anugerahkan kepada aku ini iaitu perkataan yang bersangatan jitu. Bahasa Melayu. Jitu ni perkataan yang bersangatan pukai, bercakap sikit tapi makna yang dipaham daripada situ yang amat panjang lebar. Kita cakap banyak, isi sikit. Dan Nabi cakap sikit, isi berjabu, dan isi berjela. Kita cakap jela, isi sikit. Nak habak kami nak habak sikit je. Hak boleh pakai tu ada 4-5 patah. Hak lain tu tu kalam kita tak jadi pahala. Nabi tak waktu tu jawami'an kalim, jawami' kalim, kalimah yang menghimpunkan berbagai makna. Lepas tu wa nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nabi kata Allah bantu aku dalam setiap pertempuran aku bersama dengan musuh ni. Allah campak perasaan gerun dan gentar dalam hati musuh sejauh sebulan perjalanan. Mana kalau musuh nak lawan dengan Nabi ni 2,500 km, rasa takut lah. Takut yang bersangatan, takut. Wa nusirtu birru'bi masirata syahrin. Antara anugerah Allah lagi, ju'ilat liyal ardu masjidan wa turbatuha tahuran. Allah anugerahkan kepada aku itu apa dia? Ju'ilat liyal ardu masjidan, muka bumi Allah ni tang mana pun boleh semayang. Umat dulu tak boleh. Nak semayang di masjid. Kalau kita semayang homestay awal-awal lagi tak sah. Tu umat dulu. Umat Nabi ni semayang pergi tak mana pun. Wa turbatuha tahuran, dan tanah yang ada atas bumi ni bersih, makna dia boleh buat tayamum. Mak dulu tak ada tayamum. Syariat tayamum mana ada? Nabi dulu siapa pun tak ada. Nabi Muhammad sahaja. Apa lagi yang Allah anugerah kepada Nabi? Ursiltu ilan nas sikafatan basyiran wa nazira. Diutuskan aku ini kepada keseluruhan manusia sejagat. Apa tugasku? Basyira, membawa khabar gembira kepada kaum-kaum dan umat yang taat, yang patuh perintah Allah dengan janjian nikmat yang Allah sedia dalam syurga. Wa nazira, dan juga aku mengancam, memberi peringatan kepada umatku yang derhaka dengan balasan siksa azab Allah di neraka. Itu tugas Nabi tu. Sebab tu Allahumma salli salam ala sayyidil bashir ala sayyidin nazir. Kita duk baca selawat. Ada selawat dalam Lum'atul Awraq 149 selawat. Itu ada kena mengaji Lum'atul Awraq Syekh Wan Ali Kutan. Siapa boleh buat amal Lum'atul Awraq, keramat tu je Saleh Zid kata. Allah yarham sehari paling kurang dia mesti khatam Lum'atul Awraq subuh. Tu Saleh Zid. Tapi ngajak dia tak sembang. Kita tu dia hafal tu Saleh. Lum'atul Awraq. Dia antara amalan dia. Habis Lum'atul Awraq subuh. Ya, Al-Quran. Ada Al-Quran. Syekh Wan Ali Kutan. Dalam tu. Tunggu dia habis sekali sehari. Semua Islam tu semua selawat dah. Semua dalam tu selawat dah. Tak. Dia macam-macam bahar kaifiat nak semua dalam tu. Selawat badawi pada selawat tu ada amalan ni, ada amalan tu, ada amalan ni ada. Banyak orang tu. 40 tu. Tarikat Ahmadiyah pada dalam tu. Syekh Ali Kutan. Guru Syekh Ahmad Fatani ala sayyidil bashir ala sayyidin nazir. Nak jadi keramat kena amal Lum'atul Awraq. Tak payah main dah. Kalau tak mau jadi nak jadi keramat, tu tak macam tu lah. Sayyidina Muhammadin, itu penghulu kita. Muhammadin, Muhammad siapa? Nabi kita ni, penghulu kita ni, Sayyidil Mursalin, ketua mengepalai sekalian yang diutuskan oleh Allah. Mana rasul-rasul yang diutuskan
sebahagian dalam riwayat sebut sampai ratusan, ada sebahagian riwayat sebut sampai ratus ribu kan, 124,000 nabi dan juga rasul ni. Tapi wallahu alam, pendapat muktamad bilangan para rasul dan nabi tidak diketahui secara detail. Cuma riwayat Jabir tu ada kan, tapi pendapat muktamad kita tak tahu banyak-banyak mana Allah utus rasul sebelum nabi ni. Tak pernah putih. Tak putih tu. Yang putih Nabi ni zaman Nabi Allah Isa. Pada zaman Nabi Adam, setiap zaman ada Nabi, ada Nabi. Rasul ada, Nabi ada. Rasul ada, Nabi ada yang tolong bantu. Nabi Muhammad saja. Ni dah zaman satu Rasul ada 2-3 Nabi dah. Contoh. Zaman Nabi Musa ratus Nabi. Bukan Nabi seorang. Zaman Nabi dulu ramai. Dan Nabi ni, Nabi Isa sendiri pun Nabi banyak. Cuma Nabi tu tak tahu kan. Yang kita tahu Rasul lah. Yang Nabi kita ingat Yusya, betul kan. Nabi Khidir zaman Nabi Musa. Dia bukan apa lepas Nabi Muhammad. Umur dia panjang, tugas dia jaga laut. Orang pilot selawat lah Nabi Khidir. Ni masuk laut seimbang, main ombak terkalik habis. Penjaga kita tak tabit. Nabi Allah Ilyas, Allah tugas jaga daratan dan gunung Kenang. Ada tu dalam kitab dah. Nam tak ingat dah. Tak nak duk pilot tu. Apa tak guna, lupa. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, dan kita doakan juga ataf ala ta'ala lah. Kaedah dalam ataf ni, kalau ataf isim tak isim kan, Allah ataf ja lah. Tafi'al ala ta'ala takdir dia wa salatu wa salam ay Allahumma salli wa sallim ala alihi. Ni pun sama nak cerita panjang lah alihi wa sahbihi ni. Dan dalam Tuhfatul Murid dia cerita panjang sahbihi ni apa-apa semua kan. Salli dengan solat tu Ustaz. Macam salli dengan solat. Solat ni dia tang kalau wassalam tu nak baca wassalam ke wassalim. Tengok tang solat ke salli. Kalau solat tu jumlah madhi, fi'il madhi dengan makna jumlah du'aiyah. Kalau salli tu isim fi'il amar, fi'il amar li du'a kan. Jadi kalau salli baca salim. Kalau salla wa sallallahu ala sayyidina wa ala alihi wasallam, jangan wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallim. Ai ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim. Kan ini madhi wa baraka. Barik itu ke amar. Kan amar sama amar lah. Kan ni amar madhi juga mana. Tapi boleh kalau dalam kaedah nahwu ni apa nama bil-tilfat. Tapi untuk guru baca jangan kata apa lagi lah. Lagi dia kebiah buah alfiah tak lagi kan. Ada kena lah aku tu. Dekat orang biasa balas bihan. Wa sahbihi, dan sekalian para sahabat. Jamak sahih. Ajma'in, sekalian sahabat. Dia panggil takkid wa akadu bi ajma'ina ajma'a dalam alfiahan, mentaukidlah mereka itu ulama lughah bi ajma'ina ajma'a wa jumi'a apa semua ada dalam apa nama buat taukid dan alfiahan. Ibn Malik. Amma ba'du, ini pun tak mau sentuh panjang lah. Maka hei sekalian kekasihku dan saudara-saudaraku, ni saudara dan kekasih pada agama, sekalian mukmin, itu sekalian orang yang beriman ini termasuk bersaudara. Syuddu ba'duhum ba'da, memperkuatkan, saling memperkuatkan antara satu sama lain. Kasih pada agama lah, dan saudara pun saudara pada agama. Syukurlah kamu dan terima kasih kamu. Ni dia ataf, dia panggil ataf tafsir. Apa maksud syukur?
dan terima kasih. Tu maksudnya kena banyak terima kasih, makna kena banyak puji Allah, sebut alhamdulillah lah bagi banyak-banyak mulut kita ni. Sebab apa? Kerana beberapa nikmat dan budi. Nikmat ni budi, budi ni bahasa tani kan, bahasa dia yang ni nikmat lah, jasa baik kalau kita ni kan. Orang Melayu ni, kita Melayu Malaysia ni jasa baik lah. Bagi duit pun jasa baik, tolong pun jasa baik, nasihat pun jasa baik lah. Dan bagi apa pun dia buat jasa kan. Bahasa kita kan, budi ni jasa baik kita lah. Tapi Allah ni jasa baik ni nampak tak apa nak sedap lah sikit kan, nampak macam nak orang sikit, nikmat lah. Tu dia cemah cara isti'mal lurah tempat dia tu budi lah. Yang ia Allah kurnia kepada kita. Apa dia antara nikmat dan budi yang Allah berikan kepada kita, iaitu menjadi ia Allah akan kita manusia. Awak jadi manusia. Manusia ni di antara makhluk Allah yang paling baik sekali. Sebab tu dalam ranking makhluk Allah yang paling nombor 1 manusia. Siapa? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tuhan jadikan kita sebagai manusia. Tuhan tak jadikan kita sebagai haiwan dan binatang. Ini amat besar. Aku Piramdi kata kat Pak Mentua dia, Pak Mentua, aku hairan kenapa Allah menjadikan kamu seorang manusia. Lebih baik kamu dijadikan haiwan. Allah kasih Piramdi pakai tu. Dan nikmat besar ni. Allah jadikan kita sebagai manusia. Al-Insan ni adalah kita ulama-ulama bahas pasal apa manusia ni di antara makhluk Allah yang paling baik. Ni. Bukan setakat Allah jadikan kita ni dari galangan manusia. Kalau Allah jadikan kita daripada haiwan, habislah. Hidup tak ada hubungan kasih sayang. Wajar nak lawan, nak penaik masing-masingnya sifat haiwan. Dia pengen nafsu sabu'iyah yang menguasai diri, serta mentaufik taufik khalqu qudrati ta'ah lil abdi. Allah jadikan bagi kita ni ring, orang tani kata ring, tani bahasa kita riang, tenaga, kekuatan untuk melakukan ketaatan. Ni riang ada, sama ada riang kita ni riang untuk jadi taufik, nama taufik ataupun khizlan. Ni besar ni taufik ni, pemberian Allah. Tuhan bagi kekuatan, keupayaan kepada kita, walaupun jauh mana pun, walaupun susah payah pun kita mampu melakukan ibadat. Kalau nak kira orang muda kuat pada orang tua kan. Tapi siapa orang tua boleh pergi masjid sedia, orang muda tak boleh pergi. Kira orang kaya dengan orang susah, orang kaya lagi boleh pergi jauh kan. Bukan setakat kata boleh naik kereta, helikopter pun ada. Orang Kuala Lumpur ada tulisan helikopter pada di rumah, tapi ngaji haram tak pergi pun. Dan dia boleh pergi tang lain, minggu tang mana dia tak pernah pergi duk pukul bola tu, tapi tak boleh nak lakukan ibadat. Allah tak bagi taufik dekat dia. Ni Allah pilih orang yang nak menyempurnakan janji. Fa khaliqun li 'abdihi wa ma 'amil, muwafiqun liman arada an yasil, wa khazilun liman arada bu'dahu, wa munjizun liman arada wa'dahu. Dalam Jauharah ni sedap. Jauharah tauhid ni cukup hin. Ngaji dulu ni Tok Uy Saleh Syed kata mula kitab dia buka kat pada Jauharah tauhid. Pergi Pak Da nak ngaji kitab Pak Da, mun tak apa, ikut Pak Da. Mula Jauharah Pak Da dah. Jauharah ni berkat. Dalam Jauharah tauhid ni syawahid ni banyak. Jauharah tu tauhid paling banyak ulama syarah. Faqalikun li 'abdihi wa ma'amil. Allah lah yang menjadikan kita, dan apa yang kita usaha buat semua Allah menjadikan kita. Wa mafiqun liman arada an yasil. Allah anugerahkan kepada hamba dia ni akan taufik bagi mereka yang Allah nak dia ni sampai pada Allah. Wa khazilun liman arada bu'dahu. Tapi Allah nak seorang hamba tu jauh daripada dia, Allah bagi khizlan. Khizlan ni ada tenaga riang tapi tak jadi ibadat. Buat dosa mau kuat. Tapi harakat ibadat tak boleh pergi. Sembahyang tarawih tak boleh sembahyang. Tapi duduk bergencok 3 hari pun tak apa. Itu khizlan. Ni dua nikmat ni, jadi manusia
Yang kedua, Allah berikan kita ni taufik. Manusia ni kelebihan banyak. Allahul ladzi khalaqakum. Ulama tafsir, Allah menjadikan kamu fa ahsana sugharakum, dan Allah perelokkan rupa-rupa kamu. Tengok ulama tafsir, Imam Alusi tafsir, apa kelebihan manusia ni. Dia kena mengaji falak sama kan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Dia contoh Imam Fakhruddin cukup hero kat ni. Oh, tafsir dah cukup sedap. Mafatihul Ghaib 36 jilid. Penat ni kita dengar. Dan untuk guru Mekah lu semua ngaji. Sedap ni baca. Ni Ustaz Nafiah duk cabut dan Mafatihul Ghaib. Kita steam kan. Tak Imam Fakhruddin Ar-Razi, falak Syekhul Islam. Serta mentaufiqkan kita berpegang dengan agama Islam. Ni boleh istiqamah atas agama Islam ni, pelaksanaan dalam semua hukum hakam yang Allah perwajibkan ke atas kita selaku hamba ni, boleh duk pegang ni, berpegang teguh. Mana boleh istiqamah kita ni atas agama Islam. Dan memberi pula akan kita akal fikiran. Allah beri pula kepada kita ni berbanding makhluk yang lain akal fikiran. Al-uqala, salah satu ajnas makhluk Allah yang berakal ini 3, malaikah, manusia dan juga jin. Lain pada tu tak ada. Allah bagi akal sekadar untuk mencari rezeki sahaja. Dan tengok lembu tang tu dia berak, tang tu lah dia makan. Apa-apa beranak pinak pun tang tu lah. Kok dia nak reti piduk renjak sebelah tu pun tak ada lah. Dan nyamuk dah ribah dengan ekor tu, nak cucuh api pun tak lah. Dan kita orang ni Allah bagi macam-macam. Bagi macam-macam. Bak makan pun ratus menu kita boleh reka, tambah bab lain. Fikiran-fikiran yang Allah cetuskan fikiran. Ni akal yang bersepakai dengan fikiran lah. Dia panggil idafat lil mulabasah. Dan akal fikiran tu yang manfaat yang paling besar tu. Akal yang bersepakai dengan fikiran. Kalau ada akal tak mau fikir, tak ada. Akal yang bersepakai dengan fikiran tu, akal hak bangsa tu lah yang boleh menjaga kita dengan dia, dengan sebab akal tadi ni akan keselamatan diri kita dunia dan akhirat. Sebab akal ni lah kita mikir kan, kehidupan kita, urusan hidup kita atas dunia ni pun bergantung kepada akal. Akal yang paling tinggi sekali, ulama kata akal yang mampu mentadbir manusia bersama. Ini paling tinggi. Urus atur susunan kehidupan manusia ni susah. Kita jadi exco pun penin. Tak ada jadi exco lagi, anak 5 pun penin pala. Kenapa ratus orang, 1000 orang. Pemikiran. Desal aql kata tadbir. Nabi kata akal yang hebat sekalipun tak mampu menandingi pentadbiran yang begitu cantik. Dan orang yang mampu urus organisasi contohlah kan, dengan baik lebih baik pada orang yang akal ni saja. Benda tinggi lah. Batu Salman Farisi mai Nabi tepuk dada, Salman, iman kamu cukup hebat, tapi Allah tidak jadikan kamu seorang pemimpin yang mentadbir makhluk. Salman Farisi bukan calang, Allah pilih nak jadi ketua. Dan membenar ia akan kita bahawa kita berbekal dengan beramal. Allah membenarkan pula. Allah bagi izin dekat kita. Allah bagi maklumat dekat kita macam mana nak berbekal, cari bekal. Mencari bekal ni dengan amalan-amalan kita lah ni. Dengan beramal ni amal-amalan kebajikan. Dengan berbekal tu taswir bagi berbekal. Lagu mana kita ni berbekal? Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan bekalan-bekalan amalan-amalan kebaikan kita ni sebagai bekal. Wa kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan tu bekal kita tu bagaikan barang gadaian. Mana kita gadai apa, nanti kita tebus balik ambil tu lah. Kan? Mana kita gadai apa atas dunia kalau kita berhutang kan? Kita gadai mutu, nanti kita balik ambil mutu tu, kita buat apa atas dunia ni, nanti kita terima nasib, kita terima balik habuan kita, apa yang kita gadai atas dunia. Tu habuan yang kita akan terima di sana.
Dan menurut akan hukum-hukum syarak ni, patuh akan hukum-hukum syarak dengan bermacam-macam amalan. Apa dia bermacam-macam amalan tu? Iaitu mengerjakan yang wajib, ini perkara-perkara yang wajib. Allah bagi izin pula pada kita, dan Allah bagi pula taufik pada kita. Kita ada kekuatan untuk melakukan perkara-perkara yang wajib pada syarak. Dan patang ni makna pantang. Pantang lah, bahasa Melayu kita ni pantang lah. Ini yang pada yang kata pantang ni, tahan diri daripada yang ditegah, perkara-perkara yang ditegah. Apa maksud pantang daripada yang ditegah? Yang ni pantang daripada melakukan perkara-perkara yang haram. Dia kena ada pantang. Mana pantang ni pantang yang ikhtiari, bukan semula jadi. Bila semula jadi Allah tak bagi pahala. Dan dia nak jadi itu kita kena niat, kita kena ikhtiari, usaha untuk menjauhi dan membenci apa yang Allah tegah, baru dapat pahala. Setakat kita tak buat pasal kita tak suka daripada awal tadi, pahala tak dapat. Dan makruh, ini dia sentuh sikit lah. Dan juga kita pantang daripada benda-benda yang makruh. Dan membenar ia Allah pula beramal yang sunat-sunat bagi yang loba-loba. Yang loba-loba ni hirsun. Hirsun ni bahasa kita nak terjemah apa loba ni? Kalau bertamak ni nampak ni macam tak apa nak ni kan, nampak tamak haloba. Dia kan nak tamak haloba tu nampak hat sini sikit kan. Sebab tu Piramli buh nama anak bini dia Halobaya dalam filem Sabarudin Tukang Kasut. Dan bini dia anak kaya sangat, dia dah jadi anjing kan. Sabarudin Tukang Kasut. Nama apa bini dia? Halobaya. Piramli Halobaya. Tahu. Loba-loba ni yang hirsun ni Tok terjemah loba kan. Akhi lan tana bil ilmi illa bi sittatin sa'umbika bi tafsiliha. Imam Syafi'i kata, wahai saudara-saudaraku, aku nak bagi tahu dekat hangpa, kita ni payah nak boleh ilmu kecuali cukup 6 perkara ni kan. Hirsun tu apa bahasa lah ni, impi kan, impi tak ni dia abi. Tak main hirsun tu. Kalau bahasa Melayu semangat ingin mendapatkan, dia tak apa-apa, kita mau hasbatah kan. Bahasa hirsun ada terjemah pada hirsun, loba lah. Dan bahasa tani loba diimpi kan. Diimpi tak apa. Dia pergi dah tak main. Ya, orang yang berminat apa nama payah juga nak terjemah ni pun, kadang-kadang nak pergi dengan bahasa kita kan. Kira tahu faham maksud sudah. Kepada membanyakkan bekal bagi hari akhirat. Ni semua daripada Allah ni. Puji-pujian. Kita ni berasa nak cari juga beda-beda bekal kita. Bekal untuk kita bawa pergi akhirat. Akhirat mana? Akhirat yang tidak manfaat padanya pada akhirat oleh harta dan anak-anak, selain daripada bekal-bekal amalan-amalan yang dikerjakan di atas dunia. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Mana qalbin salim ni hati yang sejahtera, hati yang bersih daripada kepercayaan yang menyimpang selain daripada ahli sunnah wal jamaah, dan hati yang bersih daripada sifat-sifat yang mazmumah. Itulah hari yang manusia selamat. Hari itu la yanfa'u malun wala banun, duit banyak mana pun tak ada harga nilai, anak pinak pengikut ramai pun tak ada siapa boleh tolong. Masing-masing bawa nasib masing-masing lah. Dan nak tolong hang aku lagi Allah tak izin, siapa pun tak boleh. Masing-masing menunggu nasib, merenung nasib masing-masing. Dan itu yang Nabi kata, aku tak mau dan sekiranya benda ini menjadi tuntutan aku di depan Allah. Bagi selesai bang atas dunia.
Nabi kata kullu abdin yajudu sita aqabat. Setiap orang ni dia akan menempuh 6 perkara yang paling besar selepas daripada dia mati. Benda ni paling besar sekali. 6 benda ni kita akan lalu. Sakaratul maut, yang paling mudah sekali kita nak lalu, sakit sengsara menghadapi mati. Syekh Amin Kardi dalam kitab dia Tanwirul Qulub, dia sebut kesakitan nak mati ni sehingga seluruh anggota tubuh kita berasa sakit. Sakit gigi, mata tak boleh lena saja, tak sakit tangan mata, cuma dia kacau mata nak lena tak boleh. Telinga tak boleh dengar, ayam berketuk pun tengalung. Telinga sakit tak sakit, tapi sakit nak mati ni bagaikan seluruh liang rumah kita berasa sakit, dan teruk kita duk tahan sakit sampai seorang tak ada. Sebab tu mana ada orang sakit, aduh nak mati sakit, tak ada, tu tak mati lagi. Tak mati. Selok, bahasa kita kata selok. Sakit paling teruk selok. Main bola orang sepak, aduh sepak kena syurga terketak lah. Tengok habis hak kita ni kena bagi kat orang. Dosa dia pula kita kena tanggung. Ni paling payah sekali. Buah hujung. Dan tu penentu nak kena lempak neraka ke, sila masuk syurga. Ni kena fikir banyak tu. Hari tu tak ada, masing-masing merenung nasib. Orang ni pada masa hari akhirat ni, ulama kata dia tak ingat kebaikan dia ingat kesalahan dia belakang. Aku salah dengan siapa. Dia tak mai dalam kepala dia ni, aku buat baik kat kau ni. Dia ni makan budi dengan aku ni, tak ada. Hari tu dia fikir, aku dengan dia salah tang mana, dengan bini tang mana 20 tahun. Mampus. Dan ingat balik, satu. Ambil duit top up dia RM4 tu tak banyak. Mampus. Dia akan tuntut semua, sekupang pun minta. Bini tak pernah kelai hidup ni. Lama kata mati tuntut pada Allah. Neraka, nak terjun neraka, siapa nak mati? Nak selamat diri semua masih nak selamat diri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi. Hari itu Tuhan kata setiap orang akan lari daripada siapa kenalan di atas dunia. Kita sama-sama tak lihat, lari lah. Saya nampak saya lari lah. Tak mau sekali dia tanya apa siapa. Serabut semua ni. Sampai Tuhan kata wa ummihi wa abi. Pak dengan anak pun tinggal, mak dengan anak pun tinggal. Mak dengan anak tak tinggal. Rima mai kekah dia tak apa, anak peluk. Tapi akhirat lari. Mak dengan anak lari pada mak lari pada anak. Takut ni masing-masing kuat ada salah apa, mak dia dakwa ataupun mak dia kata dia tak habaq itu ni, mampus. Wa sahibatihi wa bani, kawan baik. Kawan ni tak pernah tinggal makan seperayuk, berak sejamban pun. Mai akhirat lari. Kawan baik tak nak kecil hati, lari tambah kali. Lagi awal lari. Tak maulah hari itu. Sahibatihi wa bani likum limri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Masing-masing sibuk adalah hari ni lah yang paling takut sekali. Hari keputusan. Allah nak putus kita ni, ahli syurga ke ahli neraka. Allah. Nak keluar periksa pun tak lena malam kan. Esok keluar tu malam tu tak lena dah. Boleh berapa tak tahu. Tunggu periksa. Ni hari penuh debaran hari akhirat ni. Maka sangatlah sesal dan sangat rugilah bagi mereka yang segan dan malas daripada berbekal. Inilah yang paling kita akan menyesal. Laisa yatahassar ahlul jannah, sehingga kan Nabi kata ahli syurga pun masih lagi menyesal dengan penyesalan yang besar. Ahli syurga masuk dalam syurga menyesal lagi. Ahli neraka tak saya tanya kan. Pok masuk syurga menyesal lagi. Laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihi wa lam yadhkurullaha fiha. Nabi kata ahli syurga akan menyesal apa? Laisa yatahassar ahlul jannah illa ala sa'atin, di atas satu ketika atas dunia dulu yang berlalu begitu saja, walam yazkurullah fiha, sedangkan dia tidak menyebut nama Allah dalam waktu itu. Kalau aku sebut subhanallah, tah pahala apa aku nak dapat hari ni? Ahli syurga menyesal ni habis otak kan. Orang media SPM boleh 10A menyesal tak? Tak ada nak menyesal kan.
Mana dia cukup berbangga, tapi ahli syurga masih lagi dirundung penyesalan. Nabi kata, hai, kok mana nak kena lalu, fikir pun kena lalu, tak fikir pun kena lalu. Kena tempuh belaka. Ni ulama tolong bagi tahu siap-siap dah kat kita. Sayyidina Ali ni kalau bab bekai ni tiap-tiap malam teriak. Sayyidina Ali tiap-tiap malam kalau renung bab bekalan dia ni, dia teriak, wahai Nabi jamin dia ahli syurga. Dalam Hayatus Sahabah kan, Maulana Yusuf Al-Kandahlawi ada sebut bab fadilat sahabat. Sayyidina Ali tu, anak murid Sayyidina Ali, cerita kata keadaan Sayyidina Ali ni, apa antara amalan Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ni dia kata, aku tidak pernah melihat Sayyidina Ali tidur walaupun seketika. Duduk dengan Sayyidina Ali jadi khalifah 4 tahun setengah, tak pernah tengok Sayyidina Ali tidur. Dan siang malam dia selalu waya beki buka as-sabi, dia teriak di tengah malam bagaikan tangisan seorang kanak-kanak yang kelaparan. Kan, budak-budak kalau teriak ni cukup sedih tu. Kan, dengar dia teriak kita jadi sedih, padahal dia melampau. Pak dia tiba dia kaya dengar kesian sekampung. Awak lah apa pi buat dia. Padahal dia boy. Itu tangisan kanak-kanak yang merintih sayu. Wa yatamalmalu tamalmulan fi mihrabihi, dalam keadaan teriak berguling-guling di tempat sembahyang khusus bagi dia, mihrab. Kemudian dia akan kata apa Sayyidina Ali ni? Dia kata kita kata bahasa kita ni merungut panjang lah kan. Dia kata apa? Sayyidina Ali kata qillatuz za' wa bu'dis safar, alangkah sedikitnya bekalanku sedangkan perjalanan aku masih terlalu jauh. Itu Sayyidina Ali. Ni okey bekal aku ni, kita tak fikir pun dah berasa banyak kat bekal kita. Mana banyak ni, tambah gini. Hai, Sayyidina Ali riau dulu tu. Nguri ghairi battatuka bi salasi talaqat. Dia kata, wahai dunia, hang pi kencin orang ni lah. Hang jangan duk mai duk kecoh aku. Aku talak hang dengan talak 3. Dia Sayyidina Ali. Hai. Hero sungguh dah. Bab bekai ni semua. Kita kadang-kadang ingat Syekh juga kan. Kena Syekh pergi Mekah, kita duduk sini pergi. Aduh, saya ingat saya lupa betul lah. Manusia kita ni takut nak menyesal sana. Buat pilah dekat mana mampu. Dan sangat rugilah bagi mereka yang segan dan malas daripada berbekal dan beramal, yang ialah berbekal dan beramal tu asal pekerjaan yang sebenar-benar berhadap kita kepadanya dalam masa hidup. Sebenar tuntutan atas kita ni memang dia suruh cari bekal pun. Yang kita ya 2 kali, dan wa tazawwadu, wahai sekalian yang beriman, persiap bekal oi, kan Tuhan kata. Fa inna khairaz zadi taqwa. Dan sebaik-baik bekalan itu adalah takwa kepada Allah. Di mana takwa ni, kita patuh laksanakan segala perintah Allah dan tinggal segala larangan dia. Itu baru takwa. Itu sebenar tuntutan Allah hentak kita atas dunia. Dalam masa hidup kita di atas dunia ini, hendaknya saudara-saudaraku ketahui bahawasanya bergala dan menyaku. Ni tunggu ayah hadis ni dia akan bagi bandingan. Dan bandingan kita ni lagu mana dia kata? Perumpamaan dia bergala dan menyaku. Gala ni ngala lah. Kan nyaku ni nyaku tanah tu. Nyaku tanah lah, kita kata ni lah, tanam-tanam pokok lah apa ni. Umpama bergala dengan nyaku ni berat berlaka-belaka, tu kerja teruk semua tu. Macam orang dulu ni tanam pokok, kita kata berdusun lah kan, kita nak tanam dusun. Bukan senang nak buat dusun. Mugak pun putih parang kan, susah. Tapi pasal apa orang sanggup pergi buat bersusah macam tu? Dulu kawasan Bendang ni bukan Bendang ni, dulu hutan. Belah saya tu hutan gelam. Gelam tu
Ni, ayah duk cerita dulu mugak tu. Pokok tak tu. Tebang putih barang. Nak boleh serelung tu Allahu Rabbi. Bukan dia senang. Habis-habis tebang bakar. Hutan payah gelam lah tu nak bakar layak. Nak habis batang tu bukan ada traktor duk tarik. Tak ada apa. Tunggu mesin kering bakar. Tanah layak pula masam, tanam padi tak jadi. Teka nak boleh jadi padi pokok. Orang kata apa, bendang sawah padi sempurna ni makan masalah. Orang tua dulu susah suruh. Teruk tu dia kata kerja tu. Tapi pasal apa gagah buat juga. Tetapi dia kata walaupun kerja tu teruk, bila kita pandang kepada akhir, yang ni kesudahan apa yang kita lalu tadi ni, iaitu senang kita pada masa buah. Dia bagi contoh kalau kita nak tanam pokok dusun ni kena duduk tebah menyangkui serui tanah lah, tanam pokok ulang juri baja lagi, bukan senang. Tapi pasal apa kita usaha buat pasal kita pandang ke depan ni dia berbuah. Mana ada hasil yang kita akan tunggu, kita akan kecap masa akan datang. Tu yang kita sanggup jadi susah payah tu. Pasal apa kita sanggup semayang puasa, ulama ni sampai tak putih-putih, mereka pandang akhirat. Sebab tu mereka sanggup semayang, kita tak tahu mana. Tak tahu mana orang yang sanggup susah payah teruk nanti akhirat. Hasil dia banyak. Kita tanam 3 pokok, buah boleh lah 1 kereta surang. Kawan hak tanam 4-50 helung, beluri siapa teruk? Dia lah teruk. Nak boleh padi, dia kena teruk tak kat mana kita teruk. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, faman ramal ula saharal layali, wa man ramal ula min ghairi kaddin adha'al umri fi talabil muhali. Itu ulama sebut. Pepatah ulama ni cukup hebat. Biqadril kaddi tuktasabul ma'ali, dengan mengikut jerit susah payah kita lah tuktasabul ma'ali, yang kita usaha untuk mendapat kehidupan yang tinggi. Faman ramal ula saharal layali, orang yang nak kehidupan dia tinggi di akhirat, malam tak boleh lena. Ulama kata. Itu Kiai kata Allah jadikan malam ini untuk tidur. Bagi siapa? Kiai Osman kata. Allah jadikan siang sebagai untuk bekerja dan malam sebagai untuk tidur. Bagi siapa? Kiai Osman kata. Bagi budak pondok bukan begitu kan. Ya Osman Falang, ini bagi ahli dunia tidur je, daripada isyak langsung ke subuh tidur. Itu dia. Kita kita tengok dia nak suruh ngapai dan seruat bulan. Saya dulu semasa santri Alfiah saya hafal 5 malam. Allahu Akbar. 5 malam, 1 malam 200 bait. Ingat Kiai ya, hafal mesti ingat. Kenapa apa enggak ingat? Itu tidak dinama hafal. Allah. 5 malam mata Alfiah, kita setahun tak habis lagi. Yang hafal Kiai ya hafal 1 bulan. Masya Allah 4 kulit sebulan dia apa? Tak mau sembang kan. Tu. Ya ulama kata biqadril kadi, tengok jerit payah kita, maka ketinggian kehidupan kita. Tengok kita susah tak apa. Akhirat pun begitulah. Kalau kita nak ketinggian di sisi Allah, dunia kena teruk. Ngaji kena teruk, kena nak buat amal, nak kena ibadat, lawan nafsu lagi. Kalau kita sana boleh lueh begitulah. Kan bahasa faman ramal ula saharal layali wa man ramal ula min ghairi kaddin, orang yang nak kehidupan yang mulia, yang tinggi di akhirat ke dunia ke, tapi segan. Dan ulama kata apa? Adha'al umri fi talabil muhali, dia mensia-siakan umur mencari sesuatu yang mustahil untuk dia dapat. Kita nak syurga, syurga Firdaus, syurga lain tak mau, Firdaus. Tapi tak tu ulama dulu tengok lagu benar korban memang. Imam Malik 1000 rakaat mayang malam. Allah 1000. Tabi'in, para tabi'in, pasal tabi'in memang semua ratih. Rabi'at Adawiyah siang 300, malam 700. Rabi'at Adawiyah tu Cik Bakar kata orang Tina pun kita jantan tak ada lawan. Orang tanya Rabi'at Adawiyah pasal apa sembahyang malam.
kalaulah Rasulullah tidak dapat berbangga dengan amalanku, sekurang-kurangnya Nabi tak kecewa dengan aku. Ayat dia turak kepala orang kita tu. Mayang 1000. Nanti lepas akhirat dia menyacak lah syurga kita duk tengok sayu. Tak duduk bawah. Boleh syurga buruk pun tak apalah. Tahap kita kan. Tu kita apa ni akhirat ni kita tengok kita tahu apa nak amalan kita. Tu je saya kata biar penat lah saat bukan lama. Penat sini tak lama lah. Buat dia kata. Pulun bila biar teruk tak apa. Biar badan kita letih dengan ibadat. Ni tu guru duk pesan tu saya ingat. Ni duk rajin pesan tu. Orang tua-tua kan. Kan cara orang tua-tua. Tu orang-orang buat kebun tu. Bukan dia senang tu. Tapi bila kita pandang kepada akhir kesudahan, natijah daripada usaha kita tu, iaitu senang kita pada masa buah, maka dengan pandangan itulah kita tahu kata pekerjaan itu mesti dihadapkan. Mana dihadapkan tu mesti dibuat dan diteruskan. Kan? Kita buat kita memandang macam orang tua. Awak tanam bukan dan makan. Hang duk kira hang nak makan. Aku tak ada makan, hampa lah nak makan. Anak orang tua kan. Sebab tu dia sanggup hidup kere waktu. Pemikiran. Kita kena ada pemikiran begitulah. Mana kita kena pandang, bukan pandang ke timur dan barat, pandang ke hadapan. Kan? Inilah hadap kita nak kena hadap kan. Timur barat tinggal apa tu. Prinsip memandang ke timur tu cerita lain. Tu pun untuk kita daya saing menjadi maju. Kalau kita harap tengok jadi kot antara ni, pakai makan tapai dengan karah lah kita. Burger tak rasa juga. Lebih kurang betulah bahasa. Mesti dihadapkan. Mana dihadap ni kita lakukan dan kita teruskan. Walaupun berat, walaupun benda tu susah. Sebab apa? Kerana manfaatnya bagi kita sendiri dapat manfaat. Tanam pokok memang susah, tapi bila dia besar hilang penat. Ombak bendang ni, ombak bendang kan. Ombak bendang ni teruk. Damah dulu ni mengalar pakai kerbau. Kan, mengalar pakai kerbau. Susah. Tanam padi pula tabuk. Naik padi nak kena ayak lah, nak kena baja dah, nak kena racun, letih buat bendang. Tapi bila boleh duit padi hilang hilang letih tu. Kes tu orang ambil padi duk hijau misi lintas pun gamit tu. Dia tak sabar lah. Macam orang buat padi. Tanya orang mendang, saya tahu saya orang mendang. Masa kita duk teruk, tak ingat teruk kita dulu. Kan, bila boleh duit tu hilang. Kita perlu payah teruk kita. Lagu tu. Kan, dia bagi contoh. Atas dunia ni lagu tu. Kena teruk sikit lah buat amalan ni. Nanti sana ni hilang kita berasa penat. Hilang Buat kerja teruk-teruk masa 100 tu. Dan berasa cargah balik orang. Lagu tu lah kalau buat kerja. Dia nampak kedit tu yang sanggup tu. Puak-puak duk kerja environment ni. Pasal apa mereka boleh kerja duduk dengan sampah? Tak boleh tang duit tu. Tu mereka nak biar susah tang ni. Tak apa, ni lah yang boleh buat pun kan. Bila dia buat, boleh duit tu, sampah pun tak bau. Lagu tu lah. Kita buat kerja dunia pun, akhirat pun ayah di skam kata. Macam tu lah kita dapat. Maka sesalah bagi mereka-mereka yang malas pada ketika musim buah. Orang yang musim buah ni, orang malas ni mana? Orang yang tak tanam pokok lah. Masa dulu dia tak mau buat teruk pa, oi. Kan? Hampa duk tanam pa pokok lah. Kan? Nasi duk ada, makan nasi sudah lah. Kenyang orang tu juga. Dia segan. Kan? Orang malas, orang yang sesat tu bila? Pada ketika musim buah. Bukan malas pada ketika musim buah. Sesat tu pada musim buah. Dia kata tengok dia kata. Maka sesalah bagi mereka-mereka yang malas pada ketika musim buah. Bukan takluk tang malas, takluk tang sesat. Sesat tu bila? Pada ketika musim buah. Tang tanam tak menyesal lagi. Pasal dia tak ada hasil lagi kan. Kita duk tengok pokok tak ada. Kan tengok kawan tu duk kerja makan, menjual buah boleh duit banyak. Silap aku kan. Kalau aku tolak tanah ni dulu tanam harum manis, lama kaya macam dia. Masa tu pun tak menyesal.
Dan kita bila menyesal tengok kawan berjaya, no, dulu aku nombor 1 kan, buat bisnes tu, biar bagi kat dia. Kalau aku buat lagu tu lala ni jutawan dah aku ni. Menyesal lah. Jadi kita ni menyesal bila tengok kawan hak satu bidang dengan kita ni berjaya. Lebih lagi kalau kita duduk satu zaman dengan kalau kita nak menyesal dengan Imam Syafi'i ni tak apa sangat. Kita dengan kawan-kawan kita, bila mati kali kawan kita syurga lebih tinggi. Dulu sekali dengan dia. Saya teringat dulu ada seorang orang tua Pak Tih. Masa tu dia duduk pondok tua, saya nak keluar. Orang tua tanya dia, Pak Tih, dulu Pak Tih mengaji mana? Pak Tih ni mengaji di ayat hitam untuk uji diri. Dia duduk pondok tua. Pak Tih ngaji dengan siapa? Dengan Pak Lang Keria. Kawan Pak Tih lah tu. Mengaji sekali. Dengan Syekh Kadir. Syekh Kadir dan sekali dia hitam. Mengaji sekali Syekh Kadir dia hitam. Tu dia teriak. Dia tahan ngaji sungguh-sungguh. Awak jangan jadi macam Pak Tih lah. Pak Tih ni mana-mana kawan-kawan Pak Tih semua jadi tu rusak Pak Tih lah. Balik duduk kampung tak erti apa. Ni metor tak kena mengaji balik lah. Kita dengar-dengar tu selok. Dan ngaji kali Syekh tadi. Dia kata Pak Tih dulu dengan Haji Keria dia kata. Pak Tih ngapai kuat pada Haji Keria dia kata. Pak Lang Keria Kubang Siaman, Kubang Jawi. Dia kata Haji Keria tu mengaji rajin, ngapai segar dia kata. Ngapai tak kuat dia. Pak Tih ngapai banyak dah dia. Sebut macam Pak Tih tak apai dia. Bila tak ingat dia. Menyesal kawan-kawan buka jadi tu besar. Tu ya Haji Hashim situ pun. Haji Hashim tu kawan Pak Tih tu. Lebih tu umur lebih 100. Masa tu dia pun 80. Kat 20 tu lepas lah cerita tu. Dia pesan dengan saya tu. Waktu ni menyesal. Hang menyesal lah. Kalau kawan-kawan hang berjaya, tetap hang tak berjaya lah. Pada hidup sekali dulu kita pandai dah mereka lah. Dulu dia teriak. Macam ni orang hak tanam pokok ni kan, masa berbuah ya, dan dia kata silap aku duk ada 3 relung tu tak tanam kan, duk biar orang saja. Kawan ni menjerum manis tak dengar. Maka ini misalan, ini contoh ni bagi semata-mata pekerjaan yang kita nak buat belanja di atas wakaf atau di atas danga Jawa. Apa dia ni dia kata ni. Maka ini misalan, ni contoh perbandingan hak nyangkui tanah lepas tu sampai menyelesai apa tu, bagi semata-mata pekerjaan yang kita nak buat belanja di atas wakaf atau di atas dangau juga. Dangau ni dangau lah. Apa dia ada cakap ni? Tak payah di. Dan orang balarah. Dia panggil dalam ilmu bayan ni kinayah. Kinayah apa? Dia kata bandingan kita ni duduk atas dunia ni, hidup atas dunia Allah bagi kat kita ni, sampai kita singgah sat atas dangau kan. Tu dangau. Gazibu. Gazibu. Jadi kita ni gazibu tu kan kita nak duduk situ. Habis pergi tahun kita singgah duduk sat, hilang penat apa semua, sejuk. Tapi dia kata atas dunia ni hidup macam tu. Bukan lama pun singgah sat. Ni contoh hak kata tanam pokok tu. Tu bandingan kita nak cari belanja ni, hak hidup sementara ni. Serta dapat pula dikerjakan pada kali yang lain. Wahai, kalau menyesal lagu tu ada umur, boleh lagi kan. Mula contoh aku ni lah. Kita ada 2 relung, 3 relung, kawan kita pun ada 2-3 relung juga. Dia kata jom kita tanam harum ni. Allah apa dit nak untung harum ni kan. Tak ada cakap pandai tu. Alah dia tolak. Tak tu tanam harum ni. Tanam boleh duit kat dia semua. Harum ni lebih pada bendang ni. Kilo 35 duk tunggu tak beli kan. Jadi dia duk tengok no. Kalau aku tanam dulu pun lah boleh senang duit. Dia kata boleh lagi kan. Lepas tu kita apa pergi tolak tanam boleh tak? Tu benda hak dunia. Dia masih berpeluang lagi mana kita hidup. Selama tidak habis umur kita. Kalau dah habis umur, dan kalau tak, selama tak habis, maknanya peluang atas dunia ni kalau kita terlepas, boleh try lagi. You can to try kan. Try lagi. Kita kata tak dan okey dah kawan buat berjaya, kita pun ikut jejak langkah dia, akhirnya kita berjaya. Tu dunia memang macam tu. Ada pun pekerjaan amal ibadat nyawa pada batang halqum. Kalau kata tanah kita sekalipun kita tak dan buat, anak kita semua masih lagi dikira berjaya. Tapi kalau nyawa amal ibadat kita ni kita terputus
kita terlepas peluang, dia kata, dan nyawa sampai di batang halqum, dan di situlah baru kita nyata bahwasanya nasihat-nasihat guru-guru itu betul-betul. Dia kata masa tu dan kita teringat. Dia kan nanti kata nyawa, dia main sakit tak boleh buat apa tu pun dan teringat. Tu Pak Lang Badaruddin kata dekat saya. Dia kata Allah bagi kesempatan ni kalau mengaji, contohlah dia kata dalam kuliah dah, rebut ambil lah kan, sebab barangkali ke depan kita tak dapat dah peluang yang sama. Wa imma kalau kita masih lagi sihat, bersemangat nak mengaji, guru-guru Allah dah ambil banyak. Hak tu dia nasihat. Saya menengung banyak juga lah. Dia kata nasihat ni dia kata nak sembang bila cara orang tua-tua ni dah. Kesempatan Allah bagi hari ni tuan-tuan ni, dia kata kalau kita boleh ngaji-ngaji lah, keluar ngaji. Duduk sihat, lampang, tak ada payah, tak ada banyak urusan ngaji lah. Barangkali ke depan kita tak dapat dah macam kita dapat hari ni. Sebab yang pertama, kalau kita masih sihat, kita masih kuat, kita masih lapang, Allah dah ambil banyak dah tu guru. Palang kata gitu. Dan seandainya guru masih lagi ada, mungkin Allah ambil kesihatan kita. Dan kecil pakai beg, duduk atas kursi roda, takkan nak pergi masjid. Kan pakai wirid alik bata duduk dalam rumah, mana kita tahu. Tu ini malam nak pergi menunggu tinggal orang tua dia bercakap kan. Cuba. Tapi hari ni kita dah lalu satu kan. Kita masih bersemangat nak ngaji, tok guru dah tak ada. Tak ada sungguh. Dia belah-belah ni tak tahulah. Belah-belah saya ni rasa sunyi. Bila tu tok guru besar meninggal, tu Cik tak ada, tu Tajuddin tak ada. Tu di Bakar Palestin tak ada, tu ia Teluk tak ada. Saya dah lah, awal lagi banyak lah tu kan. Tu pun bila mereka tak ada semua, kita berasa sunyi terus, sunyi rasa kosong. Palang Zakaria pun tak ada, rasa macam tak ada apa. Tu ambil lah. Kita kuat ada buat doa lah pula. Kita nak pergi nak sempurna lagu lah. Tumpang boleh rebut, ambil lah. Tak mana ada ambil cangkui dengan cengkui, ambil bila kan. Ambil dekat mana ada. Nanti ke depan tak ada lah. Depan memang kan kita akan lalui dua situasi itu kan. Ni'matani maghbunun katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dalam hadis kitab Nasaih Diniyah, Imam Abdullah Alawi Haddad sebut hadis tu. Imam Bukhari kata, Nabi kata dua nikmat yang selalu manusia tertipu dan terleka. Yang pertama as-sihah, kesihatan kita. Kesihatan ni dia bukan lama. Dan sampai satu masa kita akan sampai fasa kita tak sihat. Kalau umur kita panjang lah kan. Kalau umur tak panjang, tak ada nak sakit kan tu mana. Yang kedua faraq, kelapangan, kesempatan Allah bagi. Dan kadang tak lapang, tapi kesempatan guru dah tak ada buat apa. Tadi beli kitab saja, beli ngaji kulit tu mati. Mendengung tu. Ini dua nikmat. Katsirun minan nas, manusia banyak tertipu, maghbun, tertipu. Adik-adik kali mai sakit baru duk teriak Kalau aku pergi ngaji dulu dan juga ambil sikit beda-beda aku. Sopa bahasa kita kata apa? Waktu sihat-sihat tak pernah belajar silat, dan menyamun masuk rumah baru nak cari tok kursi silat. Apa kelarah muka dulu. Orang kata silat dululah, tempih pilah, jangan bagi kena tikam sudah. Tak apa, siapa tak masuk rumah aku dan nyamun masuk silat dan teringat nak pergi ngaji silat. Lawan dulu. Ini lagu tu lah. Cepatan kesedaran, nasihat mereka. Maka adakah pada ketika itu dapat minta hantar balik ke dunia? Baca dalam Quran Tuhan kata, banyakkan orang-orang yang dah mati amalan sedikit ni dosa banyak. Dan farji'na na'man salihan inna muqinun. Lebih-lebih lagi kalau kita tengok orang yang berdosa kan, lagilah tunduk kepala minta ke Allah. Kalla, Tuhan kata, hush. Kalla tu kena terjemah hush. Syekh Kadir terjemah itu. Dan kita jangan baca hiya kalimatun dalam Quran jawab. Tuhan jawab balik ataupun malaikat jawab pihak Allah. Kalla arji' ni'man salihan, ya Allah kembalilah kami atas dunia sehari tak apa dah kami nak buat amal. Tuhan kata kalla. Syekh Kadir kata terjemah hush.
Hampa tak sedap mengaut. Harfu irtijar dia panggil. Kan? Hampa jangan duk mengaut. Kalau patah balik atas dunia pun buat sabar tu. Buat balik dunia, hidup balik macam tu juga. Masa tu kita sesak. Macam kita sesak kan. Sesak tu habis. Orang kalau sesak ni habis. Dia bagi habis. Tu dia kata tu. Maka adakah pada ketika tu, ketika kita dah nyawa sampai di hulkum, kita nampak dah nasihat-nasihat tutup guru tu sungguh betul. Takkan waktu tu dia kata dapat minta balik entang ke dunia. Boleh. Nak tambah Tuhan ni tambah sehari lagi sudahlah. Tak boleh lah. Sebab apa minta balik ni? Panjang umur ni supaya beramal dan nak cari bekal sikit lagi. Maka tidak. Makna tidak tu apa kali? 222 tu dia. Taukid habis meta ni. Oi, tak. Tu dia. Kita nak sebut sampai 222 tahu. Dia enggak. Hanyalah tetaplah berjumpa dengan balasan amal yang baik bagi yang beramal baik. In khairun fa khairun wa in syarrun fa syarrun. Kalaulah kita buat amalan baik, terima baiklah. Kalau kita buat amalan yang jahat, na'udzubillah, kan, maka akan terima amalan kejahatan kita. Jangan kita mencela, kan, la talumuni walakin talumu anfusakum. Iblis kata jangan duk maki sumpah sekanah aku, woi. Kan, ahli-ahli neraka bila masuk neraka, malaikat tanya pasal apa, woi, masuk neraka. Tu iblis tu jahat tu. Tuhan suruh iblis jawab lah. Iblis kata la talumuni, woi, jangan duk cerca maki aku, woi. Hamba ada bersalah aku apa? Aku gamit kot jauh hamba terpa apa? Walakin talumu anfusakum, cerca diri hamba. Pasal apa hamba tak ikut aku? Pasal apa ulama dah bagi pengajaran hamba tak mau dengar? Quran cerita. Kita jangan nak mempersalahkan orang. Dia ada dalam Quran tafsir surah apa tak ingat. Kan orang golongan-golongan mustad'afun, golongan bawahan selalu mencerca bila masuk dalam neraka. Mereka kata, wahai Tuhan, kami masuk neraka kipuk kepala kami ni. Mereka bawa tak kenal kami. Boleh tak dhi'fan azab, bagi azab kat mereka 2 kali ganda kami. Puak-puak kaya kata, dah kami bukan paksa mereka pun. Dah mereka nampak kami senang, mereka ikut. Dah hampa nak ikut, mai ikut. Puak-puak ni masih beralasan. Kan, orang kaya cara orang kepala bagi alasan, saya tak suruh sokong saya cuma kata silalah undi saya, siapa suruh dia undi. Lalu tu lah, masing-masing akan pelepah diri. Kalau boleh nak kait habis, kita nak selamat diri kita, nak kena bakar. Inilah 2 situasi yang Allah cerita dalam Quran. Dan di situ juga tertutup jalanan surat kiriman yang kita nak suruh anak beranak bersedekah. Mana kita nak pesan-pesan apa pun habis tuan-tuan. Bila nyawa sampai di halqum ni, kan, nak pesan apa pun tak ada lah peluang. Dan cara kita nak habaq nasihat apa, nak suruh sedekah dan berbaca-baca kepada kita pun habislah. Maka kisahlah orang itu daripada mati-mati yang hidup. Maka yang hidup itu pun bersedak-sedaklah dengan harta pusaka sementara hidup sehari 2. Cara situasi yang berlaku. Maka kisahlah. Apa makna kisahlah ni? Ikut kalau pasal petani kisahlah ni apa? Kalau tengok dia punya segi makna, kisah ni makna hilang. Maka kisahlah orang itu daripada mata-mata yang hidup. Mana hilanglah daripada pandangan. Mana lepas daripada ada ke bumi kita, lama-kelamaan kisah hidup kita pun semakin lama semakin orang lupa, semakin lama semakin habis begitu lah. Tu kita hak mati ni mula sehari 2 hari lagi lah. Bahasa kita tu maksud kata kisahlah, hilanglah orang itu, orang yang mati tu daripada mata-mata yang hidup. Mana daripada pandangan mata, bila dia tinggal kita di kubur, balik raya lah ada 3 hari kan. Ya udah 3 hari anak pun tak apa makan, tanya kat pak masuk seminggu, pulun balik dah makan.
Begitu lah kita ni kan. Siapa tak sedih mak ayah mati, balik 2-3 hari tu menunggu. Habis kuat tak sebulan, habis lagi setahun, lepas tu biasa balik lah hidup kita. Sedih lah Sat. Tu habis tu riwayat dah habis tu. Habis lagi siap ingat kisah hidup ni apa, takat anak cucu yang ingat. Macam kita ingat kisah siapa, Tok Wan ya. Nyang tak ada. Tak tahulah cerita Nyang tu gimana. Kan. Mai pula kita ada anak cucu kita tak dan tengok pak kita. Tok Nyang depa boleh pun tak tahu gimana. Hilang habis gitulah. Lagu tu ya. Megah ke lagu mana pun habis begitu. Kan. Ramai dah budak-budak muda tanya Panglima Nayan tak kenal lah. Habis lah. Sejarah jahat ke baik pun tak. Kira sejarah orang baik ni orang disebut-sebut ni. Maka akhirnya seperti yang dahulu juga hingga berlepih-lepih, hai Tuhanku, janganlah menjadikan kami seperti ini dan juga sekalian anak-anak cucu kami, amin ya rabbal alamin. Janganlah kita menerima nasib sebagaimana orang yang begitu. Tak ada peluang, kesempatan Allah dah bagi tapi tak berbuat. Masa nyawa ramai duduk direngkung dah. Kan waktu tu baru kita nak menyesal buat apa. Kan? Tak ada guna penyesalan tu sebelum nyawa sampai di ghargharah. Dalam kitab Al-Azkar syarah disebut, sewaktu sampai di ghargharah ni, pandangan seseorang manusia ni akan terbelak ke atas langit. Sebab apa? Dia memandang di tempat mana Allah nak kembali dia. Dalam Tanwirul Qulub disebut, kita masa nak reti nyawa sampai tahun ni, sampai saja tahun ni, kita akan nampak Allah tunjuk tu hang syurga neraka. Tu yang orang kafir mati terbeliak kan. Mana ada Michael Johnson mati senyum. Nampak neraka boleh duk renyeh. Tengok neraka. Ada. Mana ada neraka. Nampak dah hang tang ni tempat dia. Allah tunjuk siap dah. An basat apa nama al-ainani tatba'ul basar. Nabi kata mata itu mengikut pandangannya. Apa pandangan? Cerita sahabat Nabi nama Abu Salamah. Dan Abu Salamah dia berkahwin dengan isteri dia nama Ummu Salamah. Dan akhirnya bila Abu Salamah meninggal, Rasulullah menikah dengan Ummu Salamah Hindun. Dan masa tu dia muda lagi, dia ada anak 3 orang. Masa tu umur dia tak tahu lah tahun keempat hijrah gitu. Sehinggalah Rasulullah wafat. Bini isteri Rasulullah antara yang segak-segak ni, inilah Hindun ni lah. Waktu mati Abu Salamah ni, Nabi pi depa dapat kata Abu Salamah duk lorat lah ya Rasulullah. Rasulullah pi elok sampai meninggal dalam keadaan mata dia memandang gitu. Nabi kata al-ainani tatba'ul basar. Mata seseorang yang mati ini mengikut ke mana ruh dia Allah bawa. Dia tengok, nampak Tuhan tunjuk dah ni tempat hang. Tu bila orang beriman tu guru wadiullah mati senyum, muka jernih kan. Muka kita kalau tengok benda hak seronok dia ada ni, dia ada dia nampak macam kita duduk seronok. Takkan boleh duit koyau guling-guling awak siapa boleh duit hantar, mana ada mak tu reaksi kita kan. Boleh duit mesti seronok kan. Sedih muka kita ni melambangkan perasaan yang tersemak dalam hati. Kita marah kat orang boleh, ya Syekh apa khabar sila makan, boleh tak boleh. Marah kat orang muka boleh kembang semacam lah kan. Dia macam tu kita marah, dia akan menampakkan tersemak dalam perut kan. Orang panggil senyum berkelak, bahasa gitulah kan. Dia tak manis Syekh adalah gulin gagah senyumnya. Itu ni nampak Allah tarik piruh kita. Malaikat kata ni tempat dah. Nampak lah. Itu kita takut situ. Orang lain tak nampak lah kita. Allah. Nak kata apa? Buah titik tu. Allah. Kita takut betul ya. Tu yang dia kata minta simpang. Kita buah hujung jadi seorang kaum-kaum yang begitu. Takut. Al-ibrah bil khawatim. Nilai hujung jatuh seseorang manusia itu mengikut apa kesudahan yang dia alami. Kita lah kali tengok tang mana nilai kita ni, ahli khair ke ahli baik. Kalau seorang tu mula baik, belum tentu hujung dia baik. Dan nak tengok baik tak baik, tengok buah hujung. Kalau buah hujung baik, selamat. Itu kita takut. Dan sebahagian sahabat Nabi macam Abu Sufyan cukup jahat, berapa ramai sahabat dia pula
Kan Hindun bini dia bunuh siapa? Bunuh Sayyidina Hamzah. Kan, tapi kesudahan dia bila depa masuk Islam Tuan Fatah Mekah, Sayyidina Umar kata balas dulu Rasulullah. Pok ni bunuh Sayyidina Hamzah. Kan jahat ni pok ni masa kafir. Nabi boleh kat Umar, hang pun dulu derah gak ni. Turun ayat Quran. Kan Sayyidina Umar slow terus. Itu para ulama kata yang membunuh pun ahli syurga, yang dibunuh sudah pasti ahli syurga. Sayyidina Hamzah kan yang membunuh dia siapa? Hindun pun ahli syurga sebab dia sahabiah. Itu lepas berhujung belah awal tak ada apa lagi, macam main bola lah. Tak bubuh dulu 3 biji lari penuh padang, nanti sat baru masa kedua dah habis kan. Baru masa kedua balas balik 5, nah ambil kat hang 5 dah kan. Buah hujung tu tiup whistle tu baru boleh lari penuh padang. Nak lari buang baju ke pi blonsok selek kan. Buah tiup whistle lah. Mana pada masa tamu lari penuh padang siap. Masa kedua dah lagi. Tak ada, tu pasal apa? Bukan penamat situ. Tak boleh umum menang ni, boleh umum menang. Habis pada masa pertama, dengan ini saya malas nak tunggu lama-lama dah. Pengacara kata, kita umum lepas menang terus ha. Tak boleh. Masa tak sampai. Dia habis masa tu al-ibrah bil khawatim. Tu ingat hak tang tu. Waktu ngaji habis hasyatani hasanul makhluk tu pesan tu. Ingat no al-ibrah bil khawatim. Kita ni nak jadi baik ke baik jahat ke, tengok buah hujung kita guna tu. Tak apalah, Allah ambil dia dalam keadaan begitu. Ni Saleh ni dia meninggal, anak dia ajak syahadah, ada sangkut tang mana dia tolong berbetui. Habis. Tadi bila Allah dalam kitab Tanwirul Qulub kata bila sentak nyawa, kita ambil daripada kaki dulu. Orang mati ni dia mati kaki dulu. Tarik daripada kaki ni sampai pada lutut berhenti di sini. Berwadaklah di antara sekalian anggota tubuh badan kita. Wahai kaki, wahai betih, wahai mata, sudah lama kita ni hidup bersama. Pada hari ini kita terpaksa berpisah. InsyaAllah satu hari nanti kita akan bersatu semula. Wadak. Jangan juga Kasyiful Ghaibiyah. Adalah Kasyiful Ghaibiyah. Syekh Tuan Minai. Tuan Minai tu lah tu pengarang kita Aqidatul Najin tu. Dia karang kita Kasyiful Lisam, fiqh 2 juzuk, antara kitab terbesar lah. Dan juga Aqidatul Najin dan juga Kasyiful Ghaibiyah, membukakan perkara-perkara yang gaib. Dalam tu dia cakap, entahlah ustaz mana sana kan, macam Kasyiful Ghaibiyah didik kita. Kadang kita tak loncat sangat kan, dengar slow sikit dah pun. Nak loncat enggak. Penat kan. Kasyiful Ghaibiyah ni sedap. Terbaik. Dia kau menajak Abidin. Saya tak baca kan. Penat baca agaklah di kampung. PKP SOP tak cukup, biar pergi dulu. So dia sedap dah bahasa dia. Tarik yang sini ni. Sini ketak ni, sakit ni. Macam Nabi Ibrahim kata totok 700 kali. Dalam Tanwirul Qulub dia kata serupa dengan badan kita ni, kita bubuh rantin kan, rantin semua ni. Rantin berduri. Semua isi kita apa semua duduk lekat di duri tu kan. Best sekali dia punya batang padu dia duduk tang ni. Sakit nak mati lagu mana? Pegang ranting tu, sentok kuat-kuat. Allah ya isi dalam. Lagu tu sakit. Rap tarik mai sini. Kalau bahasa kita kata terketak sakit. Wadak semua anggota. Rentak masa tu mana ada orang boleh cakap lah. Nak abang. Duit dalam bank ambil kat hang tak ada lah. Tak ada apa, tak ingat dah ni. Dengan sakit ni semua panca indera dah hilang. Panca indera zahir pun hilang. Ulama kata mata tengok tak nampak apa dah. Tak nampak lah. Bukan kata tak kelih. Nampak tapi tak nampak dah dalam kepala dia. Tak ada. Tahan sakit ni duk rentak meruh ni. Tu yang Nabi Musa kata waktu Nabi Musa meninggal, apa nama pengikut dia mimpi jumpa, tanya wahai Nabi Musa, sakit nak mati ni aku mana? Dia kata macam hang seekor burung ciak yang dicabut habis bulu. Lepas tu ambil belanga buh minyak panas bagi penuh, goreng hidup-hidup tak matilah. Lagu tu lah aku rasa dia. Nabi Musa kan sentok ni. Tentok macam ni ketak kalau bahasa kita ni sakit ketak. Tak boleh cakap lah.
Mata tak nampak, telinga tak dengar dah orang abang apa, mulut tak boleh kata apa selok. Hati ni tak boleh ingat apa dah. Dia ingat nak mati tu. Tarik daripada lutut naik sampai ke pinggang. Mati lah belah bawah ni mati. Naik sampai ke perut. Perut tu berombak. Sampai di sini biru ni. Tok Saleh masa tu biru. Sampai sini ni. Dia kata sini bawah kami tengok mati. Muslim baca apa tu. Tak kena air dah, tamak ni. Dia ajak lagi. Ajak anak dia pula berhenti. Sama habis sekali tu kata la ilaha illallah, kepala dia tu lah kanan. Oh. Tu. Dia tak apa lah, sudah lah tu. Kita tak tahu sudah lah benar. Jalan ni baik. Muslim kata duk berombak. Seluar sini. Tinggal sini. Kita tinggal tang ni. Dia teguk ni. Dia tegur beramai semua dah. Memang boleh tegur kan. Biru lah sini. Ustaz Din cerita kat saya tu. Ustaz Din nanti. Dia tanya saya, kita dengar tu nanti guna. Tak dengar ke apa? Tak tanya Muslim tak? Dia kata Muslim cerita je. Ustaz Din cerita kat saya. Ustaz Din nanti. Dia kata guru pegang sungguh kan. Muslim baca apa tu? Baca tak kena. Kan tersasui ke mana tu. Dia tegak tu. Tak kena baca lah. Berbunyi dengan betul. Dia ada doa sebelum mati tu. Parak. Lah kali la ilaha illallah. Parak jatuh. Allah. Itu gua. Dia kata tak tahu lagu mana daripada lagu tu. Dan kita tak tahu lagu mana. Cerita abang mati. Ni kena kita ayah dia sebuah lagi abang umur tu sedap. Hei saudara-saudaraku, kita kesemua telah yakin bahawasanya kesemua alam ini mengadakan dia oleh Tuhan. Dia mula nak masuk bab perbicaraan berkenaan dengan ilmu ketuhanan ni. Hei saudara-saudaraku, kita kesemua telah yakin, kita percaya penuh bahawasanya kesemua alam ini mengada akan dia oleh Tuhan yang satu jua. Jika perkara-perkara yang nampak bersabit dengan tukang-tukang umpamanya sekalipun. Dan mana seluruh kejadian alam ini, langit bumi dan seluruh apa yang ada ni pun semua adalah Tuhan yang satu yang menjadikan. Dan fakhaliqun li'abdihi wa ma'amil. Dalam Jaharah sebut fakhaliqun li'abdihi wa ma'amil. Apa yang kita buat, walaupun pada zahir kita nampak orang yang buat tu sebenarnya tukang tu yang buat rumah tu, tapi sebenarnya Allah lah yang menjadikan. Kita dah percaya selaku kita ni akidah sebagai seorang yang mukmin ini. Kalau begitu, dah kita nampak begitu, Tuhan buat belaka tu, kita ini tentu perbuatan Tuhan itu juga. Kita ni pun termasuk perbuatan, makna sesuatu yang telah dijadikan oleh Allah. Dia terjemah daripada makhluk lah. Kan? Apa makhluk? Perbuatan Allah. Benda yang dijadikan oleh Allah. Tapi dia tak amal. Dia tak kata tentu kita ini makhluk. Dia amal lah. Bahasa kan. Tuhan jadi dengan sifat kudrat ni, mana ma hasala bil masdari lah perbuatan ni. Benda yang kena jadi, yang telah dijadikan oleh Allah tu. Kalau begitu, tidak patut sekali-kali kita derhaka kepadanya, kepada Allah, kepada Tuhan. Kerana orang yang derhaka kepada kerajaan atau kepada penghulu dan ketua kampung pun tak sempurna juga kedudukan di atas dunia. Dia kata bandingan dia, kalau kita ni bertentang, derhaka kepada kerajaan, lawan kerajaan, ataupun lawan tok penghulu, lawan ketua kampung pun, dia kata hidup tak sempurna lah. Padahal dunia ini sementara jua. Padahal kehidupan atas dunia ni sat saja. Kita lawan ketua pun kita tak sempurna lah. Maka macam manalah nak dapat kesenangan bagi mereka yang derhaka kepada Tuhan yang ialah empunya dunia dan akhirat. Macam mana orang yang banyak buat dosa tiba-tiba nak pahala, nak syurga. No. Kita kalau lawan mak ayah pun duit tak boleh. Dan pak dia kata, hari ni hang jangan harap sekupang pun duit aku. Aku suruh apa, hang kan nak buat, lawan tambah. Hari tu tak bagi dah, pak tu bengang lah. Tengok isu pula lah, aku sejuk. Waktu kita derhaka ni, sama-sama kita pun kita tak bagi. Allah tu takkan kita tak fikir pun. Hak dia suruh kita tak buat, hak dia larang kita duk gagah buat, tak tahu. Kita nak minta macam-macam. Nak senang ke kita senang?
Maka kepada siapakah kita nak bertumpu, dan dengan apa bekalkah yang kita berharap dalam perjalanan kita yang sangat jauh. Jauh lagi, fasa kita terlalu lebih jauh, dan kita berada di fasa yang keempat, yang kan, apa nama kitab tu ni, saya sebut kan, sejarah kehidupan yang kita nak kena tempuh 5 fasa. Fasa yang pertama, fasa yang kita berada di alam ruh dan alam zuriat. Dan fasa yang kedua, sewaktu kita ni berada di alam dunia ni. Ini di atas dunia. Kita dah tempuh fasa kedua. Fasa pertama lepas, telah duduk dalam fasa yang kedua. Dan dia ambil daripada mula kita duduk alam zuriat sampai alam rahim mengandung sampai beranak. Bila beranak, fasa kedua. Fasa kedua ni dah daripada sini sampai habis umur kita. Habis umur kita, kita masuk dalam kubur, fasa yang ketiga. Dan bangkit semula sampailah kita nak tentu masuk syurga neraka tu, fasa keempat. Dan fasa kelima nak tempuh syurga ataupun neraka. Hidupan lah fasa kelima panjang tu. Kita duduk alam zuriat dulu lama mana? Tak lama mana pun. Dan Nabi Adam sampai kita tak lebih 10,000 tahun pun. Dalam sekadar 8,000 tahun begitu ya. Nabi Adam main ke kita ni. Dan ada ke 50,000 tahun. Imam Suyuti karang kitab umur Nabi, di antara jarak Nabi ke Nabi dan kehidupan Nabi Muhammad dengan Nabi Adam selang berapa tahun. Ada Imam Suyuti bahas dalam kitab. Umur dunia pun dia bahas. Imam Suyuti. Zaman Nabi Adam zaman ni, kan mana jarak antara Rasulullah dengan Nabi Adam ni tak lebih 10,000 tahun ni. Tak lama. Tak ribu gitu. Tak dapat 7,000 tu. Kita duduk orang haklah ni duduk alam kubur, alam barzah ni, kadang-kadang dia lebih lama daripada duduk atas dunia kan. Dia duduk atas dunia dulu 40 tahunnya, dia mati bila 100 tahun lepas. Tak 100 tahun dah duduk dalam kubur. Barzah tu lebih lama daripada dunia kan. Kita tak fikir hak nak panjang kan, duk fikir hak sat. Macam kita nak pi mana, kita pi Kuala Lumpur, ada urusan sebulan, lepas tu nak balik mai. Masa kita duduk jalan kita fikir cara hidup di situ, tak fikir kan. Kita duduk cari bekal pasal nak balik mai hidup sini. Hari ni kita nak kena fikir. Takkan kita singgah RNA tu nak kena fikir, aku nak buat rumah tang mana dah. Tu. Singgah saya, cincin merah makan, sembahyang. Selalu itu. Nak tidur, nak sampai rumah. Hak ni kita nak fikir nak hidup, nak bela, nak bini. Hak ni kehidupan kita. Nunggu tulah ulama kata 5 fasa kehidupan. Habis sedap kita hadir tu. Nasihatlah, ada banyak nasihat kita tu. Lebih kurang tebal ni juga. Tengoklah kalau rajin. Tak rajin macam ni lagi kan. Bahasa dia tu. Ni ulama-ulama dulu ni gitulah. Orang tua-tua kan, dia karang kita tua. Nasihat cara orang tua-tua. Kesan depa tu. Mana dia? Dan dengan apa bekalkah yang kita berharap di dalam perjalanan kita yang sangat jauh, serta di dalam kampung tempat yang tak biasa lagi. Alam kubur kan, baitu zulmah, baitu dud, baitu turab, baitu dik. Ulama kata kubur ni rumah sempit kan, orang tindan tanah atas kita ketat dada. Rumah yang dalam keadaan amat gelap gelita. Kita akan pernah hidup dalam keadaan takut begitu. Ini semua nak kena tempuh seorang. Tak ada siapa yang duduk teman kita. Dan dia teman saat atas, habis baca talqin balik habis lah, dapat nasi apa pun. Kita duduk seorang-seorang kita. Kalau hidup lena senang lah. Dan memang hidup alam kubur ni bukan kita tak sedar apa, hidup alam barzakh, kita tempuh alam tu kehidupan yang bergantung dengan amalan kita. Tu yang dalam kitab Syarah Sudur kata, talabtu khamsan fawajadtu fi khamsatin. Aku cari ada 5 perkara dan aku dapat 5 perkara tu berada dalam 5 perkara.
Apa dia? Di antara dia amalan yang menerangi kubur aku dapati pada sembahyang dan juga bacaan Quran. Yang nak teman kita ni apa dia? Amalan kita, ilmu kita. Ya, kalau amalan kita sikit, cahaya kita tak terang lah kubur. Luah kubur kita pun tak terang mana. Ni Al-Qurtubi sebut, kita masuk dalam kubur, dua peneman kita ni. Yatba'ul mayyit ilal qabri salasah. Mengikut mayat orang yang mati ke liang perkuburan itu ada 3. Maluhu yang pertama harta, wa ahluhu yang kedua adalah kaum keluarga dan juga kawan sahabat handai. Yang ketiga wa amaluhu an fayarji'ani wa yabqa ma'hu wahidun. Nabi kata 2 balik. Sampai kubur, anak bini, cucu, cicit, pengikut, kawan-kawan semua balik. Tak ada siapa tunggu. Yang kedua wa maluhu, harta kita pun balik. Kereta kita, hak kita beli pun main tak dalam tu. Lepas tu orang start balik, tak ada siapa buah kereta dalam kubur. Wa yabqa ma'hu wahidun, satu saja doa kita. Apa dah? Amaluhu. Amal kita nak jadi teman kita. Amal banyak ni senanglah dalam kubur. Situlah petanda kehidupan yang kita akan tempuh selepasnya. Kalau lubang kubur kita ni, lubang kubur yang kita dapat kesenangan, insya-Allah kata Sayyidina Osman, sampai ke syurga kita mudah urusan. Tapi kubur pun teruk, hang pasanglah sana. Itu dia. Sayyidina Osman dia bagi kaedah dia senang, dia kata, aku cerita bab neraka, cerita bab syurga apa, aku tak teriak dosa pahala. Yang teriak bila sembang bab kubur Sayyidina Osman. Sayyidina Osman cerita bab azab ni, dia tak teriak. Sebut-sebut kubur, air mata turun, basah jenggot dia. Dalam riwayat sebut basah baju. Sayyidina Osman tiap kali lepas sembahyang, darah apa nama ayak jengkai. Dia mihrab dia ni berlopak tempat dia ibadat ni. Dan dia sembahyang, habis dia sembahyang ni berlorong mata Sayyidina Osman. Basah baju bah. Ayak 2 jengkai, 2 jari basah. Ayak mata dah. Tiap kali dia sembahyang itu. Tapi sebut kata kubur, dia teriak sampai basah jenggot, basah ni. Sebut neraka tak teriak. Orang tanya pasal apa Sayyidina Osman? Sebab dia kata kubur ni lah penentu perjalanan kita depan. Kalau kubur bahagia, insya-Allah depan kita akan bahagia. Tapi situ dah celaka, hang teruk lah nanti kan. Sayyidina Osman punya kaedah dia. Dan Sayyidina Osman, hak Nabi kata dalam ramai-ramai para sahabat Nabi tidak ada yang malaikat malu kepadanya kecuali Sayyidina Osman. Malaikat kalau turun mai bumi nak jumpa Sayyidina Osman ni pedah. Sahabat lain malaikat tak pedah. Dia kata tak ada yang malaikat malu kepada manusia atas dunia kecuali Osman. Seluruh malaikat malu kepada dia punya takut. Ni kubur ni kubur ni kita tak kena fikir banyak. Tak fikir mana kena pi. Jadi kita sampai ke masuk fasa yang ketiga. Sampai masa seorang-seorang dalam kali gila kita kan. Nabi mana kan Rustam Allah panggil balik lah kan. Dan jumpa 2-3 minit pun sampai gila kita merenung fikir. Kita tak tahu lagi lah abuan kita lagu mana. Harap-harap tu Allah persudah dengan kebaikan dan kebajikan itu kan. Nabi kampung hak kita tak biasa lagi, bukan menapi tu. Tengok aku atas pun ketat dada tu. Tengok orang duk kambuh badan kan. Oh, saya paling ketat dada tu. Dia takat usung tu tak boleh. Sama-sama duduk kambuh tu. Oh. Barzah ni makna nak lajak pergi akhirat pun tak boleh. Nak lompat naik duduk atas dunia balik pun tak boleh. Waktu tu kita duduk atas kubur tu malaikat pula tempit kita. Dalam kitab Tanwirul Qulub ni cukup sedap. Bila kita ni mati, wa yunadi minas sama'i bi salasi sayhat. Imam Hasan Basri kata bila seorang manusia itu mati akan bunyi suara pekikan daripada malaikat 3 kali pekikan. Mati saja malaikat tempit terus. Ya bani Adam, wahai anak Adam, atarakta dunya amid dunya tarakatka. Mula-mula tu kita nak kena tanya lah. Imam Hasan Al-Basri kata mula-mula malaikat tempit, malaikat akan tanya kita, ya bani Adam, wahai anak manusia, anak Nabi Adam,
Atarakta dunya amid dunya tarakatka. Hari ini kamu telah meninggalkan dunia ataupun dunia yang meninggalkan kamu. Ajama'ta dunya awid dunya jama'atka. Sedap Imam Hasan, apa nama Hasan Basri sebut. Kamu telah menghimpunkan dunia ataupun dunia yang telah menghimpunkan kamu. Itu habis ya. Semua apa nama dalam tu Hasan Basri kata orang lain tak dengar, yang dengar binatang. Kita tak dengar. Memang malaikat tempit ni lebih daripada guru yang kuat. Tiap-tiap kali duduk berapa kali tempit, duduk ada berapa banyak tempat, sebanyak 27 kali tempit. Sampai tu lubang kubur tu pun malaikat tempit. Woi. Tak tahu lah. Kita guruh bunyi pun lari nyorok orang kata. Itulah. Itu benar-benar lagu tu sama ayat tu kan. Sebagai perisai kita ni kalau nak lajak pun kadang kita orang kan. Kita nak lajak ibu kenung balik tahun tu. Hai, lena tak boleh sama ayat ni kalau mengaji bab-bab raik-raik ni balik tak apalah duk mendengung tu. Nak lena tak masuk. Dia duk mengaji kat Ustaz Ahmad Abdullah kan masjid. Kena bab-bab lagu tu duk mendengung. Pas makan. Lepas makan, pas mengaji duk mendengung. Dia tawak dan pergi kedai roda cucian hilang. Habis 2 biji. Aduh, tu ya dia ingat lembut. Teruk rumah aku. Saya tak kali ngaji tapi ngaji ada sedap. Kitab Mukhtasar Qurtubi, Tazkirah Qurtubi fi Ahwalil Mauta. Dia hari Sabtu pagi. Baru ni Ustaz Ahmad tak sihat. 3 jilid kitab bab urusan akhirat. Belah hujung lah juzuk 3 lah. Ya dan pada awal sebelum tu benda ngaji. Habis ngaji tu menengung kita duduk tu. Air mata duduk nilai ni. Tak boleh pergi lah. Duduk menengung. Bangkit. Keluar kan nampak siapa pun. Ustaz kawan mai. Oi, jom kena hati macam ni. Tang tu lah. Hilang lah tang tu. Ngaji tak turun ni. Turun duduk masjid. Kedai tu balok kau dia tak ada awak. Dia ingat-ingat balik lah aku ni. Takat tangga masjid ni ada ingat. Aduh. Minggu tu kita hari kita mikir tu kan menengung tak. Hari dah lupa tu banyak pada ingat ni. Tapi sedap lah guru tua ni nasihat ni bang. Saya tak belajar habis-habis tak ada pun mai kau bayar ni. Ada ustaz sebut macam ni. Ustaz Mat kata. Dia jadi balan lah kita ni tak ni sangat. Semak perut. Lagi pergi. Tu bab tu Nabi kata apa? Lau kanatil bahaim ya'lamuna ma ta'lamun ma akaltum saminan. Nabi kata dekat para sahabat, lau kanatil bahaim, kalaulah lembu rebau binatang ternakan itu ya'lamuna ma ta'lamun, depa tahu apa yang kamu tahu, ai ba'dal maut, apa yang kita nak kena hadap lepas mati, ma akaltum saminan, kamu takkan jumpa binatang ini berbadan tembun dan sihat atas tubuh ini. Sebab serabut fikir abad mati, tak makan dah kambing pun. Sebaik depa Tuhan tak bagi tahu. Kalau puak tu tahu hidup macam kita, hang tak jumpa dah kambing tu tembun. Tak jumpa dah unta tu berisi. Tak jumpa dah lembu tu. Apa semua pergi duk makan rumput pakai panjang tu ya. Pergi duk tengok awak kerbau serabut nak mati kan. Tu Nabi kata tu. Dalam Qurtubi, "Lau kanatil bahaim ya'lamuna ma ta'lamun, ay min alamil ba'dil maut, ma akaltum saminan." Kita tak jumpa binatang ni tembun sihat tu. Wah. Lepas serabut daripada kita, tapi dah kita tak ingat tempat tu. Kita tak ni tu. Yang sudah tunggu kita lagu tu kena khusus ada panggil buku dia lah tu. Macam ni dah sambil-sambil saja sebut lah apa ingat dari saya. Tahu kan nak tahu gaduh-gaduh kita habis, gaduh-gaduh tak ada nak habis, kita habis dulu, kita tak habis lagi kan. Ni tak tahu tengah duk ngaji dulu sedap tunggu mati menengung kita. Saya banyak kali kena gitu kan. Tu guru pun ada kita duk sedap lagi perup tu berjam menengung. Tapi kau orang ni tak sedap lah kan. Dia tu kita tak habis lagi, tunggu habis. Dia takut tu.
Kita tak biasa lagi pergi apa dah, itu di alam barzakh, di alam kubur, antara hidup dunia dan dengan dibangkitkan tubuh badan dan di padang mahsyar. Bangkit padang mahsyar. Ni kita hidup di alam kubur. Hidup kita menempuh kehidupan kubur yang jauh lebih panjang daripada kehidupan dunia. Kita hidup lama mana umur kita? Paling banyak 80 tu pun ekstra tak sangka lah. Kan? Aduh rasa lagu tak sampai dah 60. Duduk dalam kubur lagi tak khidmat. Khidmat rasa lambat ni. Tak 100 tahun ni. Duduk dalam kubur lagi lama. Lepas tu tahap duduk dalam kubur lagi. Sampai Tuhan perintah pula tiup sangkakala yang kedua. Tiup sangkakala pertama 40 tahun. Kan? Habis sangkakala yang pertama 40 tahun. Tuhan tanya, apa limanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Tuhan jawab 40 tahun lepas pada itu. Limanil mulkul yaum, pada hari ini siapa yang menjadi raja yang sebenar? Tuhan tanya. 40 tahun tak ada jawapan. Tuhan kata, mana? Siapa tak jawab 40 tahun lah? Hebat sangat dunia sebelah. Tuhan cabang. Dan Tuhan jawab, lillahil wahidil qahar. Kerajaan yang sempurna, sebenar-benar kerajaan bagi Allah yang amat perkasa lagi asa. Hari ini aku tentu ke semua bahasa kita. Siapa tak boleh masuk hamba, tunggu masa aku nak hukum. Baru Tuhan kata dekat malaikat, tiup balik sangkakala. Tuhan turunkan hujan atas tempat bumi, tempat kita mati ni selama beberapa hari, beberapa bulan. Dia naik hujan putih bagaikan air susu, iaitu lebih kurang dalam 12 kaki lebih kurang. Lepas tu baru tiup sangkakala. Lepas pada tiup sangkakala tu turun hujan. Tuhan kata, wanufikha fis-sur fa idza hum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Malaikat Israfil tiup balik sangkakala tu, keluarlah kita punya ruh kita ni terbang pergi cari balik ajuz zanab kita. Wa qul yu'adu jismu bitahqiqi an adamin wa qila an tafriqi, dalam Jahrah sebut. Hinggap ruh tu setiap tubuh badannya, Allah turun pula hujan selama berapa hari, tak ingat 40 hari kot. Naik sampai 40 kaki kan hujan. Di situ tumbuh balik tubuh badan kita, jadi balik kita. Cerita dalam kitab akhirat. Sedap kitab-kitab gitu. Ada banyak cerita lah. Sebagai biar ni kalau boleh hafal hero. Ingat cerita dalam tu, baca bab tauhid ni. Sedap. Mengaji tak tu. Sifat 20 jadi sama ayat masuk bawah dah. Banyak benda kita nak kena kisah. Di dalam Tuhfatul Murid tu cerita ringkas tak? Dia kena tengok kitab khusus sebab dia Budurus Safirah fi Umuril Akhirah, Suyuti karang. Imam Ghazali karang. Setiap orang akan tempuh apa yang kita akan tempuh kehidupan kita. Contoh akhirat. Tabai bijilid, Imam Ghazali karang, Suyuti karang, Imam Qurtubi karang. Dan banyak ulama, Imam Abdul Wahab Sya'rani karang. Kita tak ni. Ya, minta kat siapa-siapa. Tak hitam begitu. Saya jual minyak angin ni. Dan di padang mahsyar, tempat himpun sekalian manusia. Ni Allah himpun kita ni di satu tempat nama mahsyar. Dan tempat himpunan. Jauh mana? Mangkit nak berjalan. Kan? Mangkit bukan mangkit duduk pakat diri tunggu tu tak. Semua orang-orang yang mangkit di padang mahsyar, mangkit daripada kubur ni, semua malaikat hambat supaya kita hambat lembu rebau pergi padang. Jalan tu lama mana? Ulama tafsir kata 500 tahun jalan. Jalan kaki tak tahu jalan tak reti sampai kita, ui jalan nak pergi mana oi? 500 tahun jalan kaki. Jalan tak tahu ah. Jalan. Malaikat hambat, "Hoi, pergi belah tu." Jalan. Siapa mangkit jalan. Nabi mula mangkit dulu. Kan? Mula cerita dalam Kasyful Khabir sedap. Nak tengok nak cari tahu mana jasad Rasulullah. Cerita. Bila Nabi mangkit, Nabi tanya malaikat Jibril, lagu mana ni? Alhamdulillah,
kamulah orang yang mula Allah hidup. Dah aku kan tanya aku tanya umat aku bangkit lagi. Dia tanya kita. Dia berada lagi Rasulullah. Alhamdulillah aku bangkit dulu. Kalau lepas bangkit dulu tak tahu ceramah pergi ke mana. Nabi sebenarnya tak tahu. Kan? Bangkit dia tunggu kita. Tu jalan. Sampai di tempat Allah takdir situ, berdiri pula dia pacak tu. Lama mana? 500 tahun pula. Susah. Kan? Kalau hidup dunia ni susah, tak susah pun. Pergi sana ni, tempoh 500 tu. Aduh. 500 tahun akhirat. Kita sini sehari 1000 tahun. Tak tahu lama mana. Sampai duk tak tahan lah. Tu yang kata ahli masyarakat tak tahan. Tu segi jalan dengan diri. Tak kira lagi sesak. Sesak ni sampai 70 kaki atas satu kaki pun. Kaki siapa duk jejak tanah kita tak tahu. Tintan hangkung sampai ikan. Dengan panas, dengan peluh tu benda samayat. Ada yang peluh sampai hidung tu macam samayat. Susah panjang. Bukan dia senang. Itu kita masyarakat ni, contoh abang masyarakat. Sebab tu nama hari kiamat. Hari kiamat ni dia ada 38 nama. Setiap nama ada maksud. Hari kiamat dia ambil daripada qama yaqumu. Hari yang mana manusia ini Allah perwajibkan, mana Allah suruh berdiri tak boleh duduk. Lengoh lagu mana kena berdiri. Pacak tu. Dengan hangat matahari Allah berdekat, setiap ahli masyarakat ni mendidih otak ni. Pecah kepala, semua pecah kepala. Tu yang hara yang cukup teruk. Sampai puak-puak ni kata, ya Allah, nak buhlah neraka, buhlah. Tak tahan lah duduk tang ni. Dia tak tahu tak neraka tu mana halal. Duduk masyarakat tak tahan. Siapa rasa? Semua rasa gitu. Lari pergi tang lah. Kita kata boleh ikut, culah tong-tong pergi duduk tang mana. Tong pergi tang mana. Hari tu mana ada tempat dah, tempat tu ya. Fikir benda lagu ni. Tu yang Imam Sufyan Sauri serabut perut tu. Tak serabut. Dia kalau fikir banyak ni. Dan fikir tambah persegahan tu. Habis pada tu ingat boleh tak tu tambah umat dapat pahala kan. Kita fikir tu balik tu yang semangat balik tu. Fikir selapis mendengung enggaklah. Kerana periksa amalan dengan jalan menzahirkan adian ni kita akan sambung iaitu di alam barzakh, alam kubur antara dan di padang mahsyar yang tu lah. Tempat himpun sekalian manusia kerana periksa amalan. Periksa ni mana dedah yaumul hisab, bukan Allah kira tanya apa, mana Allah dedah kan. Hari tu bukan nak main duk tanya hang buat apa dah, nak dedah dia ni buat ni biar dia mengaku sendiri. Orang tu kata hari Allah dedah kerja buat kita kata tu. Salah. Dan sebab dia soalan bocor siap dah jawapan. Tapi tak tahu kita nak dan sedia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. الحمد لله على كل حال ونعوذ بك من حال أهل النار. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عمل لا يرفع ومن عين لا يسمع ومن نفس لا تشبع. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله. تقبل الله منكم.